السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita di sini atas satu maksud, yaitu atas satu fikir Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, bagaimana agama yang sempurna datang dalam kehidupan kita dan semua manusia. Kerana untuk kejayaan manusia, Allah Subhanahu wa taala beri agama kepada mereka. Untuk kejayaan manusia, Allah Subhanahu wa taala beri agama. Allah tidak beri benda-benda yang lain untuk kejayaan manusia. Setiap zaman, setiap masa, semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang datang ke atas muka bumi ini, mereka bawa agama. Dan mana-mana kaum yang menerima agama, sama ada mereka ada perkara-perkara lain ataupun tidak, mereka berjaya. Kalau mereka ada harta dan mereka terima agama, mereka berjaya. Kalau mereka tidak ada harta, mereka terima agama, pun mereka berjaya. Sebaliknya, yang ada harta tapi tidak terima agama, mereka gagal, binasa. Ataupun yang tidak ada harta, tidak ada apa-apa, pun tak terima agama, mereka pun gagal dan binasa. Perkara inilah yang diulang-ulang, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, daripada kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan kalau kita lihat dengan terperinci mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai pengutusan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, jelas kita akan dapati bahawa apabila umat ini atau mana-mana kaum sebelum ini, apabila mereka bawa kehidupan agama dalam diri mereka, yang daripada individu membentuk satu keluarga, daripada keluarga bersama dengan keluarga membentuk satu penempatan masyarakat, dan daripada masyarakat penempatan ini akan mewujudkan satu kampung, satu negeri, satu negara, dan satu dunia. Bahawa apabila agama ada di dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa taala juga akan bersama dengan mereka.
Dalam arti kata bahawa kerahmatan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Bantuan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Keredaan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menerangkan keredaannya kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka. Mereka redha dengan ganjaran yang kurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan susah. Allah puji sifat-sifat mereka. Kalaupun mereka sibuk berniaga, mereka sibuk bekerja, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak melalaikan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, tidak jual beli, tidak melalaikan mereka. Perniagaan mereka tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka bahawa mereka orang-orang yang unggul, orang-orang yang perlu diikut. Wasabiqunal awwalun. Orang-orang yang unggul, orang-orang yang dulu, orang-orang yang ke depan. Apabila mereka bawa agama dalam kehidupan mereka, mereka mampu menandingi tamadun-tamadun dunia yang telah berlangsung ataupun telah berjalan 5,000 tahun yang lalu. Tamadun peradaban manusia 1,000 tahun yang lalu. Tamadun kemanusiaan, pembinaan syakhsiyah yang ada dalam orang yang bawa agama yang sempurna dalam kehidupan mereka, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun dua negara besar, Rom dan Farsi, yang dianggap manusia bertamadun pada zaman tersebut. Farsi 5,000 tahun punya tamadun, Rom 1,000 tahun punya tamadun. Datangnya para sahabat radhiyallahu anhum daripada satu tempat yang mereka memandang begitu remeh, begitu rendah, manusia-manusia yang tinggal di padang pasir, yang kurang makanan, kurang pakaian, tetapi tamadun kemanusiaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada para sahabat, tidak ada contoh seperti mereka sampai hari kiamat. Melambangkan kemanusiaan dalam arti kata yang sebenar, manusia itu manusia. Yang rata-rata dunia tamadun dunia menunjukkan manusia itu bukan manusia yang sebenar. Bahkan manusia yang mementingkan diri sendiri, manusia yang menzalimi orang lain. Dan apabila agama ada dalam kehidupan manusia, Allah akan bersama dengan mereka. Bantuan Allah akan bersama dengan mereka. Satu bantuan yang begitu hebat, tidak ada mana-mana kuasa dunia yang mampu melawan. In tansurullah yansurkum. Allah Subhanahu wa taala janji nusrah Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu membantu agama Allah, pasti Allah membantu kamu. Tetapi kehinaan, kekalahan kita pada hari ini kerana tidak adanya agama dalam kehidupan kita. Kerana tidak adanya agama dalam kehidupan kita menyebabkan kita kalah. Kalau lihat segi banyak, di peperangan Hunain telah berkumpul para sahabat yang tak pernah berkumpul sebelum itu. Apabila mereka datang memerangi Hawazin selepas Fatah Makkah, sehingga ada di antara mereka yang menyebut lan nughlabal yawm min qillah,
Kita tidak akan kalah pada hari ini kerana sikitnya bilangan. Kita tak akan dikalahkan kerana sikit bilangan, kerana bilangan kita pada hari ini tak pernah kita kumpul sebanyak ni. Mereka menyangka 12,000 dan Hawazin 4,000. Tetapi tuan-tuan yang mulia, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan mereka, kerana rasa i'jab mereka, rasa banyaknya bilangan mereka, terangkat sahaja nusrah Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu mereka lari bertempiaran. Mereka lari bertempiaran, mereka kalah pada pusingan pertama. Dan kalau kita lihat, apabila Allah Subhanahu wa taala bersama dengan umat ini di Badar, walaupun bilangan mereka sedikit, bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka pergi bukan untuk berperang. Mereka pergi tanpa persiapan. Ketidakmampuan mereka, segi bilangan mereka, segi senjata mereka, segi persiapan mereka, tidak ada apa-apa. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membantu mereka dengan kudratnya. Agama ni penting. Tanpa agama tak berjaya. Kalau tidak ada apa-apa pun, tapi saya ada agama, saya berjaya. Kalau negara saya tak ada apa-apa pun, tapi ada agama, kita akan berjaya. Maka barulah lazimnya kita akan usaha atas agama. Kita akan amalkan agama. Dan nak amalkan agama, kena belajar agama. Untuk dapat kehampiran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perkara ni datang? Berasas kepada yakin kita, tuan-tuan yang mulia. Yakin kita kepada agama terbawa kejayaan. Yang rata-rata kita yang buat usaha agama pun keyakinan tu tidak ada dalam hati kita. Keyakinan tu tidak ada dalam hati kita. Kita tak mampu. Walaupun kita buat usaha agama. Tapi kalau satu orang dia ada agama saja, apa pun tak ada, reta tak ada, dia datang meminang anak kita, kita fikir dua kali, nak bagi tak bagi? Anak kita nak makan apa? Kita tak ada yakin dengan agama boleh berjaya. Yakin, kalau kita kata tak yakin, dia marah. Dia yakin, tapi keyakinan kita, tuan-tuan yang mulia, tidak mendorong kita kepada amal. Sebagaimana kalau kita kata kita tak yakin dengan syurga, kita tak yakin dengan neraka, tak yakin dengan akhirat, orang marah kita. Dia kata aku yakin. Memang kita ada yakin kubur, kita ada yakin mati, kita ada yakin syurga, kita ada yakin neraka, tuan-tuan yang mulia. Tapi kalau kita banding keyakinan yang ada dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum, keyakinan yang telah mendorong mereka untuk buat segala amal akhirat, keyakinan yang mendorong mereka mampu menggadai segala harta mereka untuk akhirat, keyakinan yang mampu menyebabkan mereka tak dapat tidur, bukan tak mau tidur, tak dapat tidur waktu malam kerana fikir akhirat. Keyakinan yang mendorong mereka untuk menangis sepanjang malam kerana akhirat. Kita pun yakin, kita pun percaya ada hari akhirat. Tapi sejauh mana keyakinan tersebut mendorong kita untuk amal? Setiap orang boleh lihat diri dia sendiri. Saya lihat diri saya, tuan-tuan lihat diri tuan-tuan. Kita tidak ada hak untuk lihat dan periksa orang lain. Kita lihat diri kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita? Saya, tuan-tuan, saya depan tuan-tuan, tuan-tuan depan saya. Masya Allah, tak ada masalah. Kita baik. Dengan serbannya, dengan jubahnya, Masya Allah, dengan sunnahnya. Tapi cuba kita, tiap-tiap orang lihat kehidupan infiradi dia. Kehidupan ni masa kita kata masa alaniyah. Di hadapan ramai. Di khalayak ramai. Orang nampak kita, kita nampak orang. Cuba tiap-tiap daripada kita muraqabah sejenak dan lihat kehidupan infiradi kita. Kita duduk seorang-seorang, kita dengan Allah. Macam mana amalan kita? Macam mana nafsu kita? Macam mana kita layan nafsu kita? Macam mana kita layan kita punya perangai kita? Tiap-tiap orang cuba kita lihat. Macam mana kita di khalayak ramai, Masya Allah. Dan macam mana kita di belakang orang. Banyak mana kita amal.
Banyak mana kita takut pada Allah. Banyak mana kita fikir akhirat kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, apabila ada agama, semua benda ni akan datang. Semua perkara ni akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi sekiranya tidak ada agama dalam kehidupan kita, semua itu tak akan datang. Saya boleh cakap saja, tapi perkara tersebut tak akan datang dalam kehidupan saya. Saya boleh cakap, tuan-tuan boleh cakap, tetapi realiti kehidupan agama tidak akan datang dalam kehidupan kita selagi keyakinan agama bahawa kejayaan pada kita tidak ada dalam hati kita. Dan keyakinan ni dia akan datang dengan usaha, tuan-tuan yang mulia. Dia tak datang saja-saja macam tu. Yakin tak ada agama, dia tak datang saja-saja begitu. Kerana kita ada musuh. Syaitan dan nafsu kita ialah musuh kita. Dan dibantu oleh musyahadah yang ada di sekeliling kita. Dan juga dibantu oleh kawan-kawan yang ada di sekeliling kita. Dan kalau kita lihat kitab-kitab tasawuf, dia kata ini adalah awarid, penghalang-penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, nafsu, dunia, kawan. Ini 4 perkara yang menjadi awarid untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita dalam diri kita, syaitan di sekeliling kita, kita tak nampak dia. Musyahadah yang ada di keliling kita, kita tak nak tengok pun kita kena tengok. Apabila kita tengok, yakin dia masuk dalam hati. Kita hari-hari kita lihat orang ada duit, dia macam-macam dia boleh buat. Kita tak ada duit, nak beli roti sekeping pun tak dapat. Ini musyahadah. Tuan-tuan yang mulia, ini musyahadah hari-hari. Kita nak beli barang, kita seluk kocek kita dulu. Tengok ada duit, kita masuk kedai. Tak ada duit, kita terus. Walaupun kita ada nak beli barang, tapi kita lupa wallet kat rumah. Kita lupa, kita patah balik. Ini satu musyahadah yang hari-hari saya lalu. Hari-hari tuan-tuan lalu. Ada duit, ada benda. Tak ada duit, tak ada benda. Ada pangkat orang hormat, tak ada pangkat orang tak hormat. Ini hari-hari kita lalu. Ini musyahadah yang dia menjadi awarid, penghalang untuk kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala, untuk yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kawan-kawan yang ada di sekeliling kita, kita nak amal sikit, kita rajin sembahyang berjemaah. Istilah awam nas, orang kampung, alim nampak, warak nampak. Kita nak pakai sunnah sikit, nak pakai serban, bila hang haji. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini perkara-perkara yang menghalang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak ada benar-benar yakin dalam hati kita, yang mana kita mampu mengorbankan segala-galanya untuk dapat Allah. Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullahi alaih tulis dalam kitab dia Tasil Qasdus Sabil, dia kata sekiranya seseorang dia tidak ada niat dalam hati, tidak ada keazaman dalam hati untuk mengorbankan sehingga nyawa dia untuk dapatkan Allah Subhanahu wa taala, orang ni dia kata bukan talib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia ni bukan orang yang menuntut nak cari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan. Tak payah. Dia tinggal saja niat tu. Dia tak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tak azam untuk korbankan segala kerehatan dia. Sedia berkorban kerehatan dia, sedia berkorban sehingga nyawa dia untuk sampai kepada Allah. Orang ni dia akan berusaha, dia berlatih, insya-Allah dia akan jumpa Allah Subhanahu wa taala dan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan ni mulia, perkara ni saya dan tuan-tuan kena usaha. Jadi usaha bagaimana? Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, bahawa keyakinan kepada agama ini dia bertitik tolak daripada keyakinan kita kepada Allah yang telah sampaikan agama. Oleh sebab itu Imam Bukhari rahmatullahi alaih dalam kitab dia, kitab Bukhari yang kita semua tahu, orang kampung yang dia tak belajar apa pun dia tahu kitab Bukhari. Sebab apa? Dan dalam kitab ini Imam Bukhari rahmatullahi alaih mula dengan kitab wahyi. Bagaimana wahyi datang kepada Nabi SAW merupakan asas daripada wahyi. Lepas wahyi kita iman. Kerana iman paling penting. Lepas kita iman kita ilm. Kemudian datanglah seluruh sampai akhir kitab Imam Bukhari rahmatullahi alaih berkaitan dengan ilmu, yaitu agama yang sempurna untuk manusia amal.
Ianya datang dengan perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia yang paling afdal, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada manusia, umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang umat yang paling mulia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertitik tolak daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita untuk taat Allah. Dan keyakinan ini tak akan datang kerana setiap hari kita lihat musyahadah yang ada di hadapan kita. Kita nampak apa yang kita nampak, sama ada kita mau melihatnya atau tak mau melihat. Kita tak mau faham ataupun kita nak faham. Dan dia akan masuk sebagai da'i-da'i yang menyeru kita kepadanya. Kita lihat satu bangunan yang hebat, dan walaupun dia tak bercakap, tapi dia telah mendakwah dengan lisan hal dia, dengan lidah hal keadaan dia, bahawa hebat. Orang yang ada, yang pemilik bangunan ni, sudah tentu dia orang kaya. Kita lihat kilang, kita akan terkesan, hebat kilang ni, besar kilang ni, pemilik dia sudah tentu banyak duit. Kita lihat sebuah kereta datang dalam hati kita. Ini perkara ni tuan-tuan, dia telah dakwah kita dengan apa yang kita lihat, dia dakwah kita kepada kebesaran dia. Sama ada kita nak ataupun tak nak, tapi hakikatnya dia telah dakwah kita. Jadi untuk lawan dakwah ni ialah kita menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kata-kata, saya dan tuan-tuan tak bagi masa. Apabila kita tak bagi masa untuk cakap kebesaran Allah, maka apa yang masuk daripada keyakinan luar, yang kita lihat, yang kita nampak, yang kita faham, dia akan mula menebal dalam hati kita. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, Maulana Syamim kata, kita buat dakwah 40 tahun dah tuan-tuan yang mulia, tapi dalam hati kita makin bertambah cinta dunia. Kita telah jadikan usaha dakwah ni ialah sebagai antaran untuk cari dunia. Orang dah kenal kita, orang dah tahu kita, Masya Allah. Jadi dengan orang kenalnya kita, kerana usaha dakwah ni kita telah guna untuk kepentingan dunia. Kita telah gunakan kepentingan tu, kepentingan dunia tu kita guna untuk, dengan agama kita cari dunia tuan-tuan yang mulia. Ini yang berlaku dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua. Cuba kita renung, kita lihat. Oleh kerana keyakinan pada Allah, keyakinan pada Allah tak datang dalam kehidupan kita, dan kita tak cerita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah tak datang dalam hati kita, dan semua ada di sekeliling kita telah mula meresap dalam hati kita tanpa kita sedari. Tanpa kita sedari. Dan kita lihat orang tua-tua kita. Kita lihat orang tua-tua kita hari ini tuan-tuan yang mulia. Kita lihat mereka pada hari ini. Kita lihat Haji Abdul Wahab pada hari ini tuan-tuan yang mulia. Kita lihat orang tua-tua kita, Maulana Sa'ad, Maulana Zubair. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kita tak lihat masa mereka bermujahadah, bersusah payah. Kita tak lihat masa Haji Abdul Wahab tiap-tiap hari dia berjalan daripada Raiwin pergi Lahore. Sehingga dia sendiri pernah kata bahawa tidak ada mana-mana lorong kat Lahore tu yang dia tak pergi. Semua lorong dia dah pergi. Kita tak lihat masa tu, kita lihat masa hari ini tuan-tuan yang mulia, kita lihat orang ikram dia. Kita lihat orang muliakan dia. Kita lihat bahawa semua orang nak letakkan di kereta baru dia. Dan oleh kerana kita lihat macam tu, kita nafsu ada dengan kita. Nafsu kita tak matikan dia. Dan nafsu kita pun nak macam tu. Apabila orang tak hormat kita, kita dah marah. Orang tak ikram kita, macam mana orang ikram elders, kita dah terasa hati. Padahal tuan-tuan yang mulia, apa korban mujahadah yang kita buat untuk agama? Apa yang mereka telah buat? Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam telah buat untuk agama? Apa yang sahabat-sahabat telah buat untuk agama? Dan selayaknya mereka mendapat kemuliaan macam tu. Tapi apa kita buat? Apa kita korban? Kita tak korban apa pun untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Sikit masa kita, itu pun masa kita bagi bukan prime time, kita bagi untuk masa. Bukan waktu perdana kita bagi untuk agama kita, tuan-tuan yang mulia. Kita bagi yang lebih-lebih baki-baki daripada kehidupan kita, kita bagi untuk agama. Kita datang dalam keadaan kita dah letih dah. Kita dah letih dah, barulah kita bagi masa ni untuk agama. Itu pun dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wujudkan suasana macam kita lihat pada hari ini, tuan-tuan yang mulia. Bayangkan kalau saya dan tuan-tuan mampu mengorbankan masa yang utama kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, macam mana agama akan bersinar dalam kehidupan kita dan negeri serta dunia kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi perkara ni saya dan tuan-tuan kena usahakan. Cakap walaupun perkara yang tidak ada dalam diri kita, kita cakap. Apa yang kita nak ianya wujud, kita cakap. Sebagaimana nasihat Bani Yusuf rahmatullahi alaih. Apa yang kita nak, apa yang kita mau sesuatu benda itu wujud, kita cakap. Kita mula cakap, insya-Allah perkara ini akan wujud dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap masa kita dapat cerita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan pada Allah ada dalam hati kita. Apabila yakin pada Allah ada dalam hati kita, maka kita akan yakin pada Rasul yang bawa agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan yakin dalam kehidupan Nabi ada kejayaan. Kita yakin dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam ada kejayaan. Kehidupan yang paling baik, kehidupan yang paling murni. Dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan agama saja. Bukan usaha agama saja. Bahkan semua kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu makna-makna umum semua. Bukan ibadat Nabi sahaja, bukan dakwah Nabi sahaja, semua kehidupan Nabi dengan masyarakat masuk, muamalat Nabi masuk, kehidupan dia bersama keluarga dia masuk, semua masuk. Sehingga kencing berak Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk. Apabila seseorang amalkan kehidupan dia sehingga dia kencing pun macam kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun dikira agama. Itu pun dikira kejayaan. Dia masuk tandas macam Nabi masuk tandas, itu pun dikira agama. Itu pun sumber kejayaan untuk dia. Jadi tuan-tuan ni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dapat yakin dengan kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita benar-benar yakin bahawa hanya dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan berjaya. Dan perkara ni kita kena cakap. Dan kita kena amal. Kita amal, cuba amal. Kita cuba periksa diri kita, berapa banyak penambahan amal. Berapa banyak penambahan doa-doa masnun yang kita hafal. Berapa banyak amalan-amalan sunnah yang baru kita pelajari. Kalau kita lihat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Sifat yang begitu unggul. Yang begitu hebat. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi, Allah beri penyaksian, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas akhlak yang agung. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak yang agung. Dan oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat-sifat yang agung, para sahabat radhiyallahu anhum telah meniru kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dan mereka telah menjadi manusia-manusia yang unggul. Manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala redha dengan kehidupan mereka. Dan Allah jadikan mereka sebagai contoh umat hingga akhir zaman. Siapa-siapa yang ikut para sahabat radhiyallahu anhum, Allah akan redha dengan mereka. Allah akan memberi syurga pada mereka. Allah beritahu bahawa siapa-siapa yang ikut Muhajirin dan Ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka, yakni orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha dengan mereka, mereka redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat telah menjadi manusia-manusia unggul kerana mereka mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masya-Allah kisah Umar radhiyallahu anhu dalam ta'lim
Selalu kita baca. Tapi bagaimana kita dapat bawa perkara tersebut dalam kehidupan kita? Apabila satu orang datang mengadu pada dia, datang nak mengadu, nak jumpa dia, dia kata, masa saya duduk untuk buat urusan ini, kamu tak datang. Apabila dah saya sibuk dengan urusan lain, kamu datang. Rotan sekali. Orang tu pergi. Tapi dia rasa sedih. Dan dia panggil balik. Terfikir, datang. Ini bermakna tuan-tuan, orang ada fikir untuk diri dia. Dia panggil balik, datang. Dia selesaikan masalah. Dia balik malam. Dan dia telah mencela diri dia sendiri. Dia kata, wahai Umar, dulu kamu bukan Islam, Allah bagi hidayat kepada kamu. Dan Allah jadikan kamu amir kepada orang Islam. Dulu kamu nak belah unta pun tak pandai. Dia mencerca diri dia. Dia mencerca diri dia. Ini sifat rendah diri, tuan-tuan yang mulia. Ini sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana sifat mereka. Ini kita kena bawa sifat-sifat ini dalam kehidupan kita. Sifat memaafkan. Sifat rendah diri. Ini semua sifat-sifat ini ialah sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat yang dipuji. Dan dalam usaha ni, tuan-tuan yang mulia, begitu cepat. Kalau kita nak belajar sifat, kita akan dapat sifat. Kerana kita berurusan dengan manusia. Tiap-tiap hari kita jumpa orang. Dan macam-macam orang kita jumpa. Ada orang yang dia dengar dengan baik. Ada orang yang marah kita. Ada orang yang maki kita. Ada orang yang tutup pintu dengan kuat di depan muka kita. Jadi semua benda-benda ni kita diminta untuk bersabar. Kita diminta untuk berdoa kebaikan untuk dia. Ini sebenarnya untuk membina sifat kita. Membina sifat rendah diri kita. Dan bayangkan Nabi SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innaka la'ala khuluqin azim. Bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW atas akhlak yang agung. Dan pada masa yang sama dalam Quran yang sama Allah bagi tahu bahawa Nabi SAW kalau dia bersifat kasar, keras hati, mulut tajam, sahabat akan lari daripada keliling Nabi SAW. Fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fadhal ghalizal qalbi lam fadhu min hawlik. Kalau kamu ni mulut kamu bisa dan perangai kamu keras, lam fadhu min hawlik, mereka akan lari daripada keliling kamu. Yang lari itu siapa? Sahabat akan lari daripada sisi baginda SAW. Dan kita juga, tuan-tuan yang mulia, kita ada kawan-kawan. Kalau kita keras, kalau kita mulut kita berbisa, orang akan lari daripada keliling kita. Nabi kata, mafhum hadis, orang yang paling buruk ialah orang yang orang lain terpaksa berlaku baik terhadap dia kerana keburukan akhlak dia. Ini orang yang paling buruk. Orang yang paling buruk adalah orang lain terpaksa berakhlak baik dengan dia kerana keburukan dia, untuk memelihara daripada keburukan dia. Ini orang paling buruk, tuan-tuan yang mulia. Bayangkan kalau akhlak kita buruk dan orang datang di keliling kita dan orang jadi baik, pura-pura jadi baik kerana takut apa-apa kezaliman sampai daripada kita. Ini orang yang paling buruk, tuan-tuan yang mulia. Bayangkan keadaan ni kalau berlaku. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang mulia, kita usaha agama, kita nak bawa agama dalam diri kita. Jangan kita fikir orang saja, kita lupa diri kita. Dan jangan kita doa asyik fikir diri kita saja, lupa orang. Itu pun tak kena. Diri kita pun kita fikir, orang lain pun kita kena fikir. Inilah yang Nabi SAW tunjuk kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW pun fikir untuk diri dia. Dia semayang. Lepas semayang, cepat-cepat Nabi bangun masuk dalam rumah. Kemudian keluar balik.
Sahabat radhiyallahu anhu tanya, bukan adat Nabi lepas sembahyang bangun, Nabi akan baca banyak bacaan Nabi yang datang dalam hadis Nabi SAW. Apa yang kita baca lepas sembahyang tu semua ada dalam hadis Nabi SAW. Daripada awalnya sampai akhirnya semua ada. Bahkan lebih lagi ada yang Nabi baca. Yang kita buat tu sikit je, 5 minit selesai. Untuk ta'liman lil ummah, ajak umat ni. Dan bila Nabi ditanya, Nabi kata apa? Dia teringat ada secebis emas yang orang bagi untuk dibelanjakan masih baki lagi. Tak dibelanjakan lagi. Risau, takut aku mati dalam keadaan masih emas itu berada di tangan aku. Nabi fikir untuk diri dia. Dia tak pernah fikir bahawa aku Nabi, tak apa. Maksum, ahli syurga. Kalau mati, tak apalah, dia orang pandai lah nak buat. Dia orang bagilah. Tak, dia fikir. Terus lepas bagi salam, terus menerpa masuk dalam rumah. Dan apabila datang kisah Bilal radhiyallahu anhu yang berhutang untuk keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi memang dia nak buat hal. Belum sampai masa dia datang tuntut. Dia kata, kalau kamu tak bayar hutang aku, sebelum habis bulan ni aku akan jadikan kamu hamba balik, belah kambing. Dan apabila bersiap-siap sebelum subuh dia nak cabut. Bukan cabut terus tak bayar hutang macam kita. Dia pergi itu ialah untuk buat persiapan sehingga Nabi dapat keperluan. Kita cabut terus. Bilal radhiyallahu anhu dia lari dan bersiap-siap dia nak keluar tu ialah untuk persiapan sementara Nabi dapat keperluan atau dia dapat keperluan. Ini masalah muamalat kita tak jaga, tuan-tuan yang mulia. Ini semua berpunca daripada cinta dunia. Punca kita cinta dunia. Kita tak memada. Maksudnya perniagaan yang kita kata 10-20 ribu, pinjam 100 ribu supaya kita nak buat berniaga besar, untung banyak, kita jadi kaya. Menyebabkan kita pinjam. Bila pinjam, bisnes terlungkup, kita pun cabut, tak bayar. Dan Masya Allah, bila orang datang tengok muka kita agak kat sini, jadi apa masalah tuan-tuan? Ini kerana muamalat kita tak betul. Ini juga berpunca daripada cinta dunia yang ada dalam hati kita. Bahkan Nabi SAW dia fikir bagaimana nak belanjakan apa yang ada pada diri dia untuk semua orang. Kita Masya Allah, apa yang kita fikir, ini peluang. Sehingga ada orang-orang yang takut nak datang markas. Sebab apabila datang saja, orang akan pergi jumpa cari dia. Nak pinjamlah, nak itulah, nak inilah. Takut datang menyawak balik tiang. Lepas Aisyah hilang. Sepatutnya tuan-tuan yang mulia, apabila satu orang datang, dia kena rasa bahawa dia begitu aman. Tak ada siapa yang nak datang minta kat dia, nak bagi lagi ada. Tapi oleh kerana usul kita tak jaga. Jangan minta pada makhluk. Usul yang kita tak boleh buat, bukan semasa kita keluar saja tuan-tuan yang mulia, bahkan ni usul 12, ni usul kehidupan kita. Kita di rumah kita pun, kita di mahalah kita pun, kita masa keluar lebih-lebih lagi tuan-tuan yang mulia, usul ni untuk saya dan tuan-tuan dalam kehidupan kita. Jangan minta pada makhluk. Jadi apabila kita ada sifat minta ni tuan-tuan yang mulia, dan sehingga ada orang takut nak datang. Datang je ada orang himpit. Tengok je Masya Allah, dia kenal pula tu. Ini orang ni okey, dia Masya Allah mantap. Dia ni orang baru. Tengok janggut pun baru-baru nak tumbuh, tak panjang lagi. Okey, kita dah nampak dah kita punya gharaz dunia kita dah wujud dah. Dia himpit cerita Masya Allah, cerita dakwah kebesaran Allah. Tapi dalam hati dia ada benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar-dengar 30 ribu hutang. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena jaga benda ni.
Akhlak kita kena jaga. Kemudian apabila datang harta daripada Fadak, sebelum subuh Nabi hantar orang panggil, dah sampai dah harta. Dan Nabi belanjakan. Bayar hutang, ada baki lagi. Nabi minta supaya belanjakan. Kemudian Nabi tanya bila ada baki lagi. Ada lagi. Malam tu Nabi tidur ke masjid. Nabi tak balik. Padahal langkah bendul je. Masjid Nabawi dan rumah Aisyah langkah bendul je. Di mana Raudah pada hari ini dan makam Nabi SAW sebelah tu. Langkah bendul je masuk rumah Aisyah. Pun Nabi SAW tak balik, tidur di masjid. Ini Nabi fikir untuk diri dia. Dan apa-apa yang berlaku kepada para sahabat, Nabi bagi fikir kepada mereka. Apabila Nabi tidur di atas tikar yang dianyam daripada daun kurma, bila Nabi bangun berbalur di belakang Nabi, ketika Nabi mengasingkan diri daripada isteri-isterinya 30 hari, Nabi terasa hati dengan sikap sebahagian azwaj mutaharat. Apabila Umar datang ziarah, Nabi bangun kesam-kesam balur daripada tikar di belakang Nabi. Umar lantas kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Raja Rom dan Farsi, mereka berada di atas tilang-tilang yang empuk, kenikmatan di depan mereka, buah-buahan, hidangan sentiasa di hadapan mereka. Dan Tuan pesuruh Allah, Nabi, terus Nabi SAW nasihat, bahawa betulkan fikir Umar radhiyallahu anhu, wahai Umar, wahai anak Khattab, kamu tak yakin lagi ke bahawa kehidupan dunia untuk mereka dan Allah janjikan akhirat untuk kita? Nabi sentiasa betulkan, tuan-tuan yang mulia, fikir para sahabat radhiyallahu anhum. Ini tugas saya dan tuan-tuan. Setiap orang yang datang tukang rasa aman. Rasa aman bahawa sekala saya datang kat sini, siapa pun tak ada himpit saya nak minta utang. Bahkan dia datang sini, dia rasa semua orang nak bagi. Semua orang nak bagi. Tak payah. Sehingga dia rasa bahawa dia begitu aman. Dia tak rasa bahawa di sini semua orang tak minta pada makhluk, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muamalat kita begitu rosak, tuan-tuan yang mulia, sehingga orang takut nak bermuamalat dengan kita. Dan dalam muamalat kita tidak hiraukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ila masya-Allah. Ada yang begitu teliti dengan muamalah dia, ada yang masya-Allah yang tak teliti langsung. Dan kita berselindung di balik kita punya pakaian kita. Ini masalah kita di depan ramai, macam mana kita bersendirian, macam mana amalan kita. Ini perkara yang saya dan tuan-tuan perlu fikirkan, tuan-tuan yang mulia. Oleh sebab itu, apabila kita tidak ada sifat mulia yang sepatutnya kita wujud dalam diri kita, bantuan Allah Subhanahu Wa Taala tak datang bersama dengan kita. Bantuan Allah tak datang. Kita buat usaha dan kita tak mampu untuk ubah diri kita. Orang tak akan yakin dengan kita, tuan-tuan yang mulia. Maulana Syamil tekan dalam bayan dia bahawa apabila kita berubah, dia akan menjadi dakwah kepada orang lain untuk datang kepada agama. Hari ini saya dan tuan-tuan buat usaha agama. Kita tak berubah, cuma kita menyorok di balik pakaian kita, di balik cakap-cakap kita menyorok, tapi dalam hati kita Allah yang tahu. Kita jangan menyorok macam ni, tuan-tuan yang mulia. Kita jangan bersembunyi macam ni, tuan-tuan yang mulia. Kita usahakan bahawa hati kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana penerimaan daripada Allah hanya amalan yang ikhlas. Kalau kita buat tidak ikhlas, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan natijah dia tak zahir. Apabila sesuatu amal Allah tak terima, natijah dia tak zahir. Para sahabat radhiyallahu anhum, amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka zahir kesan dia, tuan-tuan yang mulia. Sehingga negara-negara yang berada di sekeliling Hijaz, yang asalnya bukan negara-negara Islam, mereka telah tukar pakaian mereka dan tukar bahasa mereka. Hilang bahasa mereka. Mereka telah ambil bahasa para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana amalan agama mereka ikhlas. Jadi keikhlasan ni penting, tuan-tuan yang mulia. Kalau kita buat amal, buat usaha tanpa keikhlasan daripada Allah, kita akan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kelayakan kita, kemampuan kita, kebolehan kita,
Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak rasa layak dia jadi khalifah apabila dia dibai'ah jadi khalifah. Umar pun dia rasa dia tak layak jadi khalifah. Apabila orang tanya, apabila kisah tuan-tuan tentu pernah dengar bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menulis secebis kertas kepada seorang sahabat. Masa tu dia khalifah. Dia tulis secebis kertas pada seorang sahabat, satu surat pengakuan. Surat pengakuan bahawa dia telah beri sebidang tanah kepada si fulan. Kemudian Abu Bakar bagi tahu, pergi tunjuk surat ni kepada Umar. Datang pada Umar, Umar ludah surat tu bagi basah, dia sapu semua tulisan tu sampai padam. Orang tadi terkejut, terperanjat. Dia tanya, kamu ke Amir Mukminin? Apabila dia tengok keadaan ni, dia pergi dengan Umar. Umar bawa dia pergi jumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan orang tadi bawa surat tadi jumpa Abu Bakar. Tuan suruh tunjuk pada Umar, saya tunjuk pada Umar, dia ludah surat ni bagi basah dan dia padam semua tulisan tersebut. Dan orang tu tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, tuan ke khalifah, Umar ke khalifah? Apa jawapan dia? Kalau kita hari ni, siapa syura, tuan ke? Dia syura ni. Saya lah. Tentu jawapan yang spontan. Dan kita pun tak anggap benda ni berdosa pun. Betul lah dia syura. Kalau dia kata akulah khalifah, tak salah. Tak salah. Sebab dia memang khalifah. Tak salah. Kita tak boleh kata dia takabur pun. Memang betul. Dia. Tetapi tuan-tuan yang mulia, dalam percakapan mereka begitu teliti. Apa dia jawab? Apa dia jawab? Bahawa Umar, maksudnya Umar khalifah jika dia nak. Kalau dia nak, Umar jadi khalifah. Makna dia dalam keadaan macam ni pun dia merasakan bahawa ketidaklayakan dia untuk jadi khalifah. Zahir daripada jawab dia, Umar khalifah jika dia nak. Dia dalam percakapan mereka tidak bawa mana-mana perkataan yang boleh memecahkan umat. Boleh memecahkan umat. Apabila orang tanya Ali radhiyallahu anhu. Apabila orang tanya Ali radhiyallahu anhu. Karena zaman-zaman Ali radhiyallahu anhu telah wujud puak-puak Syiah yang mengagungkan sangat-sangat Ali radhiyallahu anhu, sehingga merendahkan para sahabat-sahabat yang lain. Mereka datang tanya dia, siapa yang afdal, kamu ke Abu Bakar? Dalam keadaan macam ni, macam mana nak jawab? Kalau dia jawab dia, bagaimana dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah pertama? Kalau dia jawab Abu Bakar, ni puak-puak yang dia gulu ni, melampaui batas ni, dia akan jadi kacau. Keadaan umat dah kucak-kacir, tambah lagi kucak-kacir dengan percakapan dia. Dia kata, man kanat bintuhu tahtahu. Man kanat bintuhu tahtahu. Siapa yang anak perempuannya sebagai isteri, di tahtahu ni dalam bahasa Arabnya isteri, ataupun dia jadi tahta mana di bawah, maksudnya di bawah kekuasaan dia. Dua-dua boleh. Man kana bintuhu tahtahu. Man kana bintahu tahtahu. Siapa yang anak perempuannya sebagai orang bawah dia ni isteri dia. Dua-dua boleh. Makna Ali boleh, makna Abu Bakar pun boleh. Dia terpulang kepada tempat roja' dhamir. Siapa yang anaknya isterinya. Kalau dia kata siapa yang anaknya anak Nabi sebagai isterinya, makna dia Ali. Kalau satu orang tafsir man kana bintahu tahtahu, siapa yang anaknya isterinya, yang anaknya Aisyah, isterinya isteri Nabi Abu Bakar. Satu jawapan yang daripada dhamir tu dia buka benda tu open. Dua-dua boleh tafsir. Orang yang kata orang yang paling mulia lah orang yang anak perempuannya, iaitu Fatimah, isterinya, makna dia Ali. Orang yang paling mulia lah orang yang anak perempuannya, iaitu Aisyah.
Di bawahnya isterinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dhamir dia tak sebut dhamir, dia sebut man kana bintahu tahtahu. Bas. Dia punya dhamir terpulang kamu masing-masing punya tafsir. Dengan percakapan ini tuan-tuan yang mulia, mereka telah menyatukan umat. Jadi oleh sebab itu kita, Masya Allah, orang tanggungjawab yang ada dalam percakapan kita, kita kena jaga, jangan melepas je. Sebab tu macam tu Haji Khalid sebut semalam, ada di antara kita yang mulut di mulut laser, mulut bisa punya. Jadi kita kena jaga percakapan kita, jangan dengan percakapan kita sampai pecah hati orang. Orang datang jauh-jauh tuan-tuan yang mulia, semua orang yang datang ni saya dan tuan-tuan yang panggil. Orang yang datang depan tuan-tuan, tafakut depan tuan-tuan, tuan-tuan yang panggil mereka, mereka bukan datang. Bayangkan kalau tuan-tuan panggil orang makan kenduri, dia datang, datang buat apa? Macam mana perasaan dia? Dia lepas tu tuan-tuan panggil, mampu dia tak main. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kita telah hantar jemaah ke kampung-kampung, hantar ke hutan-hutan, hantar ke pekan-pekan. Kita panggil supaya jemaah-jemaah kita, orang-orang kita, panggil orang ni, tashkil orang ni, datang. Mereka datang, kita cakap, pecahkan nanti kawan kita. Sehingga satu orang ketuk pintu Nabi SAW. Bila ketuk pintu, Nabi beritahu pada Aisyah ni orang yang paling buruk sekali. Orang yang paling buruk sekali. Bila orang tu masuk, Aisyah dia berpurdah. Kemudian Nabi berlaku baik, cakap baik, hormat orang tu. Dia sambut sebagaimana tetamu perlu disambut. Setelah orang tu keluar, Aisyah datang hairan, tanya, Tuan kata, wahai Rasulullah, Tuan kata dia ni orang paling buruk. Tapi bagaimana Tuan muliakan dia, ikram dia? Dia kata, mengapa saya harus jadi buruk kerana orang yang buruk? Orang nak buruk, biar orang buruk, tapi kita jangan sebab dia kita jadi buruk juga. Ini akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia biadab, takkan kita nak biadab juga. Kerana dia biadab, kita janganlah biadab. Ini perkara tuan-tuan yang mulia, kita kena wujudkan. Kita usaha, dalam diri saya pun tak ada. Tapi cakap mudah-mudahan benda tu datang dalam diri kita. Tuan-tuan pun cakap supaya sifat ni datang dalam diri kita. Mana Syamim kata, kalau kita usaha macam mana pun tuan-tuan yang mulia, kita tak mungkin kita tak akan sampai macam akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Yakin kita tak jadi macam yakin mereka. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, dalam riwayat Sahih Bukhari, kalaulah para sahabat membelanjakan satu mud, satu cupak makanan, kamu belanjakan satu gunung emas, tak akan sama kamu punya belanja. Sebab apa tuan-tuan yang mulia? Yakin yang ada dalam hati mereka. Memang kita tak akan sampai. Satu mud makanan dengan satu gunung emas tuan-tuan yang mulia, satu nisbah yang sangat tinggi. Nisbah yang sangat tinggi, secupak makanan dengan segunung emas. Satu nisbah yang sangat tinggi tuan-tuan yang mulia. Ratio dia sangat tinggi yang kita kalau kita nak bandingkan. Memang kalau kita usaha macam mana pun, korban macam mana pun, kita tak sampai yakin mereka, sifat mereka. Tapi yakinlah apabila kita buat usaha agama, kita buat usaha Nabi SAW, sebagaimana kata beliau, apabila di hari akhirat nanti Allah elankan kalau sebuah negara, dia elankan pekerja-pekerja kereta api semua datang ambil hadiah, kita tukang sapu pun kita akan pergi dapat hadiah juga. Walaupun yakin kita tak semua yakin mereka, sifat kita tak macam sifat mereka, tapi apabila kita buat usaha agama dengan tertib, dengan usul, dengan mesyuarat, dengan kasih sayang, insya-Allah tuan-tuan boleh di akhirat kelak apabila Allah mengiklankan para duat, para dai, para pendakwah datang untuk dapatkan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan bersama-sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada saya dan tuan-tuan. Jadi untuk bawa perkara ni dalam kehidupan kita, kehidupan umat, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah menangguhkan keluar di jalan Allah kerana takazah yang lain. Masya-Allah. Siapa sedia tuan-tuan yang mulia? Masya-Allah. 4 bulan tunai, masya-Allah. Masya-Allah tuan. Negara-negara yang maju dalam usaha agama, mereka dapat lorong-lorong bila keluar negara jauh tuan. Bukan kawasan lagi, bukan masjid lagi, bahkan lorong-lorong mereka dapat keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah.
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اجعل ليلنا كليل النبي صلى الله عليه وسلم ونهارنا كنهار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استخدمنا وأموالنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وجميع صلاحياتنا لخدمة دينك ولإعلاء كلمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.